الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah, yang berbahagia pengurusi surau fasa 4, surau Al-Ihsan, surau Al-Ikhwan fasa 4, minta maaf, beserta seluruh jawatan kuasa takbir surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, para asatizah, muslimin, muslimat, ayah-ayah, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, moga-moga dan mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini sentiasa di dalam rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu, kini dan selamanya, marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana pada malam ini kita masih lagi dikurniakan ataupun kita masih lagi dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pelbagai nikmatnya yang terlalu banyak, yang kalau kita nak hitung nescaya tidak mampu untuk kita hitung, tuan-tuan. Dan alhamdulillah pula kita diberi lagi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dalam tahun baru hijrah yang baru 1445 hijrah. Maknanya kejap je, kata apa, pejam celik dah habis dah kita dengan 1444 hijrah, dan masuk tahun baru dah kita 1445 hijrah. Sudah pastinya, tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu, sama ada yang berada di surau untuk iktikaf, begitu juga secara online. Maknanya saya nak ingatkan diri saya lah khususnya, kita sebagai seorang mukmin, sudah pasti kita akan meningkatkan lagi kita punya tahap. Kalaulah harta dunia sebagai contoh, kita pulun sampai habis, sampai pulun habis-habis kita. Kalau bersara tu, lepas bersara nak kerja lagi, sebab apa? Sebab kita pulun dengan harta dunia. Begitu juga sepatutnya, tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu, harta akhirat juga kita kena pulun. Lebih-lebih lagi pada hari ini, kematian dia tidak kira ataupun dia tidak ada syarat apa-apa pun. Pada hari ini kita tengok rakan-rakan kita kadang-kadang yang berada di sekeliling kita, yang sama-sama solat jemaah dengan kita, subuhnya, isyaknya, tengok-tengok dah tak ada dah, kan? Realitinya hari ini macam tu. Maknanya kejap je waktu orang kata apa, Allah nak tarik nikmat itu, maka Allah bagi kita peluang untuk duduk dalam bulan Muharram ini, dalam tahun baru ini. Sudah pasti kita perlu untuk melonjakkan diri kita ke arah yang lebih baik. Memang dah baik dah kita, alhamdulillah, tetapi kita nak lebih baik daripada apa yang kita buat pada hari ini. Okey, jadi moga-moga dan mudah-mudahan sebagai mukaddimahnya pada hari ini, dan sebagai kata apa, masuknya bulan Muharram ini sebagai kata apa, satu anjakan, paradigma, dia punya ayat ataupun batu loncatan lah kepada kita untuk kita memulakan ataupun untuk kita berazam untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dari sudut amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ni, insya-Allah, kita akan menyambung kembali perkongsian ilmu kita berkenaan dengan kitab 35 Adab Pilihan dalam Islam karangan almarhum Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullah. Namun sebelum kita memulakan perkongsian ilmu kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membuka pertemuan ini dengan bacaan umul kitab. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah tersebut kepada almarhum Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik.
Jadi pada pertemuan kita yang lalu, kita dah bincang ataupun kita dah kongsikan pada tajuk kita yang kelima, iaitu adab mengetuk pintu kepada sesiapa yang engkau ingin bertemu dengannya dan bagaimana melakukannya. Dan kita sebenarnya tak habis lagi bab kelima ni, kita berhenti di tengah-tengah. Pada hari ini insya-Allah kita akan belajar ataupun kita akan berkongsi berkenaan dengan tempoh ketukan yang diajar oleh syariat kita, bagaimana kita nak ketuk pintu ataupun tempoh ketukan pintu tersebut. Okey, baik. Jadi sebelum saya nak huraikan berkenaan dengan tempoh ketukan, begitu juga dengan adab posisi kita bila mana kita nak ketuk pintu, izinkan untuk saya nak recap balik apa yang kita bincang ataupun apa yang kita kongsikan pada pertemuan kita yang lalu, supaya dia selarilah, maknanya kena matching apa yang kita nak bincang pada malam ni. Tak adalah kita lost berkenaan dengan apa yang kita nak bincangkan. Baik, tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu, kalau ingat kita sebelum ni pernah bincang ataupun kita pernah kongsikan bagaimana adab untuk kita mengetuk pintu kepada sesiapa yang kita nak bertemu dengannya dan bagaimana kita nak lakukan. Kata Islam ataupun dalam syariatnya, makna kita bila mana nak ketuk pintu, jangan ketuk pintu tu sampai nak roboh pintu tu. Istilahnya macam itulah. Okey, istilahnya macam ketukkan Piramli waktu polis tu datang. Polis tu datang time apa? Bujang, cerita bujang lapuk kan. Polis datang malam tu ke rumah bukan Aziz, makcik tu, makcik saya lupa dah makcik tu. Maknanya dia ketuk pintu tu sampai nak roboh, sampai jiran tetangga kat belakang, kat luar pun dengar, ataupun sampai Aziz tu boleh bangun, Piramli boleh bangun, semua sampai macam tu sekali. Jadi dalam Islam dia tidak menggalakkan ataupun dia tidak menyuruh kita nak ketuk sampai macam tu sekali. Maknanya kalau ikutkan ketukannya, okey, kalaulah kita yakin bahawa tuan rumah berada di sekeliling ataupun berada dekat dengan pintu, kita yakin tuan rumah berada dekat dengan pintu, maka ketukan kita digalakkan ketukan dengan hujung kuku. Dengan hujung kuku, maknanya ketuk hujung kuku macam tu. Itu kalau dekat lah. Kalau kita yakin dekat, jangan pula bila dia kat dapur kita ketuk macam tu, memang tak dengar lah, kan? Jadi kalau kita pula yakin dalam situasi yang keduanya, kalau kita yakin bahawa tuan rumah memang tak ada dekat apa ni, dekat ruang tamu, tetapi dia berada di dapur, jadi kita kena ketuk tinggi sikit, maknanya ketukkan kita menggunakan kita punya jari tu, tetapi jangan terlalu kasar. Jangan terlalu kasar, maknanya ketuk sekali macam tu. Tak adalah kita pergi gegar ni rumah tu, ketuk macam tu sampai tu rumah pula jadi terperanjat dan sebagainya. Okey, baik, itu keadaannya. Maknanya kena ingat, kalau keadaannya dia berada di depan, kita ketuk dengan satu ketukan pakai ibu jari, pakai jari kita ni. Okey, kalau berada jauh di dapur, kita ketuk guna tengah ni, ataupun sesuatu mana-mana pun yang boleh menyedarkan tuan rumah bahawa ada orang di depannya. Okey, baik. Jadi pada hari ini kita nak cerita berkenaan dengan tempoh ketukan. Okey, kita dah tahu dah bagaimana cara untuk kita ketuk pintu. Jadi kat hari ini kita nak cerita bagaimana dengan tempoh ketukan. Tengok qala muallif wa yanbaghi an taj'ala baina daqqataini zamanan ghayra qalil. Dan sayugianya bahawa engkau menjadikan di antara dua ketukan itu sela masa yang agak panjang. Okey, zamanan ghayra qalil, sekira-kira orang yang berwudu, liyafraghal mutawaddi'u min wudu'ihi fi mahal wa liyantahiyal musalli min salatihi fi mahal wa liyafraghal akilu min lukmatihi fi mahal. Okey, baik, dengar tempoh kutukan. Dan sayugianya bahawa engkau menjadikan di antara dua kutukan itu sela masa yang agak panjang, sekira-kira orang yang berwuduk selesai dari wuduknya dengan tenang, ataupun orang yang bersolat selesai solatnya dengan sempurna, ataupun orang yang makan selesai suapannya dengan tenang tanpa gopoh gapah.
Apa maksudnya tuan-tuan dalam perkara ni? Okey, nak bagi tahu pada kita tuan-tuan, bila mana kita ketuk pintu kan, selama ni kita ketuk pintu macam mana? Kita ketuk pintu, ketuk je kan, ketuklah pam, tak kira lah berapa banyak ke, 3-4 kali ke, sampailah tuan rumah keluar. Selagi mana tuan rumah tak keluar, kita tak akan berganjak, betul tak? Kan ada sebahagian segelintir daripada kita macam itulah. Okey, jadi tempoh ketukan dalam Islam hanya 3 kali tuan-tuan. 3 kali dan tidak lebih daripada 3 kali. Jadi antara 3 kali itu, maknanya antara ketukan pertama dan ketukan kedua tu dia ada tempoh. Begitu juga dengan tempoh ketukan yang kedua dan ketiga juga ada tempoh. Dia bukan macam kita ketuk contoh saya ketuk 1 2 3, bukan. Bukan dia kira 3. Itu bukan dia kira 3. Kira 3 macam mana? Saya ketuk 1, contoh 1, saya biar kejap. Okey. Dalam biar tu, dalam tempoh 1 untuk saya nak pergi ketukan yang kedua tu, kata muallif bahawa kita kena beranggapan. Okey, kita kena bajet masa lah. Maknanya bajet masa sekira-kira orang yang berwuduk selesai dari wuduknya dengan tenang. Berapa lama? Berapa minit kita berwuduk? Ghalibnya ataupun lazimnya orang Malaysia lah, jangan ambil orang Arab dia panjang lagi dia punya ni ataupun dia punya berwuduknya. Kita ambil lazim kita berwuduk berapa lama tuan-tuan? 2 minit, seminit, ke 5 minit, ke kejap-kejap habis je kata apa, basuh kepala tu teringat tak basuh lagi punya kan, ulang balik tak. Jadi kebiasaannya lah, kita ambil kebiasaannya kita 2 minit je kebiasaannya kan. Jadi kita ambil tempoh ketukan tu daripada ketukan pertama tu, kita kira lah 1 2 3 1 kan, 1 2 3 tu kira 1. Walaupun kita ketuk banyak 1 2 3 tu kira 1. Okay, kita biar je 2 minit. Tengoklah 2 minit. Lebih kurang 2 minit. Okey. Ketukan kedua. Buat ketukan kedua. Ketukan kedua. Okey. Kemudian selang lagi daripada ketukan kedua tu sama juga, berhenti jap 2 minit lagi. 3. Ketuk lagi 3. Okey, macam itulah ketukannya. Ataupun kata muallif, orang yang bersolat selesai solatnya. Kita solat berapa lama? Kita solat 4 minit lah, 4 hingga 5 minit lah kita solat. Okey, jangan ambil sekali dengan zikir, jangan ambil sekali dengan wirid. Kita solat saja. Maknanya solat kita tu, maknanya solat kita selesai dengan sempurna, lebih kurang 4-5 minit. So tambah lagi. Kalau tadi 2 minit, yang ni pula kita tambah pula. Ketukan pertama dengan kedua tu selang dia 5 minit. Kita kata 5 minit lah kita ambil, 5 minit. Jadi 5 minit kita tunggu 4-5 minit, ketukan kedua. Tunggu lagi, ketuk-ketuk tak keluar juga. Ketuk sabar dulu 5 minit, lepas tu baru ketukan ketiga. Nampak? Ataupun kata muallif, orang yang makan selesai suapannya dengan tenang tanpa gopoh gapah. Okey, maknanya orang tengah makan kan, orang tengah makan, kita ketuk pintu orang tengah makan. Jadi berapa lama kita ambil makan? Kita kata apa, dia punya tempoh masa makan tu yang tenang tanpa gopoh gapah dan sebagainya. Kita katalah 3 minit ataupun 4 minit. Maka ambil selang macam itulah. Okey? Jadi itulah dia punya tempoh ketukan yang diajar oleh syariat. Okey? Baik. Pada hari ini pula kita kata, tuan ataupun ustaz, mana ada orang sekarang ni ada pintu nak ketuk pintu, sekarang ni semua ada loceng sebagainya. Samalah. Maknanya kita tukar. Kalau hari ni orang kata rumah dia besar ustaz, pintu dia tebalnya, tak ada ada loceng. Tekan loceng sekali. Keluar pula lagu Hindustan kan. Zaman sekarang punya loceng kan macam-macam kan. Keluar pula ting tong, contohlah dia tekan tong ting tong. Okey. Tunggu. Dia tak keluar lagi. So tunggulah tempoh tadi, tengoklah 2 minit ke, 4 minit ke, 5 minit ke, bagaimana kita punya cara kita nak kata apa, interaksi ataupun bagaimana kita nak menafsirkan, takwilkan macam tadi, 3 keadaan tadi. Okey? Baik. Kemudian وقدر بعض العلماء انتظار بين الدقتين بمقدار الصلاة 4 ركعات إذ قد يكون في بدء تركك الباب قد بدأ بصلاتها. Okey, baik.
Dan ada sebahagian ataupun pendapat yang lain daripada ulama telah mengkadarkan ataupun telah menghadkan masa menunggu di antara dua ketukan itu dengan kadar masa solat 4 rakaat. Okey, solat 4 rakaat. Kalau tadi dia ada bagi choice, dia ada bagi pilihan. Ada pilihan yang pertama tadi berwudu, ada yang kedua tadi bersolat selesai solatnya, ada yang ketiga tadi makan dengan selesai ataupun suapannya dengan tenang. Tapi ada pendapat yang lain mengkadarkan masa menunggu di antara dua ketukan itu dengan kadar masa solat 4 rakaat. Okey, 4 rakaat. Maknanya kerana berkemungkinan pada mula kita ketuk pintu itu dia baru mungkin mengerjakan solatnya. Solat fardu solat fardu. Solat fardu dia tak boleh dibatalkan. Ni kena ingat solat fardu tidak boleh dibatalkan dengan sengaja. Okey, ada khilaf lah fuqaha kat situ, nanti kita akan bincang sebab ada dalam adab ni pun ada cerita bagaimana kalau mak bapak panggil ketika mana kita sedang solat solat fardu ataupun solat sunat. Jadi ada perbahasan ulama yang panjang berkenaan dengan perkara tersebut. Itu nanti kita tinggalkan. Okey, jadi maknanya hari ni kita nak cerita bahawa kalau berkemungkinan pada mula ketukan itu dia baru mula mengerjakan ataupun mungkin mengerjakan solat. Okey, baik. Jadi macam saya sebut tadilah, kalau dia tak ada dia ada loceng, maka kita tukarlah kepada loceng. Jadi tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu, samalah juga dengan keadaan ataupun dalam situasi kita telefon orang. Dalam telefon orang, kadang-kadang kita ni kan, bila telefon orang tak dapat sekali kan, kita terus call lagi kali kedua, kali ketiga, kali keempat, habis 15 miss call. Tengok 15 miss call dalam keadaan macam tu. Jadi kenapa tidak kita praktikkan ataupun kita tukarkan adab ini? Dan begitu juga dalam keadaan kita berkomunikasi dengan handphone. Contoh kita call pertama tak dapat. Okey, jadi kita selang. Sama juga keadaan, mungkin kalaulah dia sedar ataupun kalau dia tak sibuk, kita anggap macam tu. Kalau dia tak sibuk, kalau dah dia ada telefon di sisinya, mungkin dia akan ambil telefon kita ataupun mungkin dia akan ambil panggilan tersebut. Jadi sebab tu kita kena bersangka baik. Maka kita selang daripada panggilan kita yang pertama tu tidak dijawab, maka selanglah dengan contoh tadi 3 keadaan tadi ataupun 4 keadaan tadi. Dia tengah makan, mungkin kita tengah makan kot, mungkin tengah solat kot, okey, ataupun mungkin tengah berwuduk ke. Jadi 3 minit ataupun 4 minit selepas daripada tu kita call pula yang kali kedua. Begitu juga kali yang ketiga. Kalau kali ketiga juga dia tak angkat, tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu, apa yang kita kena buat pada hari ni? WhatsApp kan? Assalamualaikum, ada hal penting, kalau free call saya je kan. Sekarang ni teknologi dah mudah dah. Kenapa tidak kita gunakan kaedah yang kata apa, yang paling mudah dan kita selitkan dengan apa yang diajar oleh syariat. Okey, sudah pasti tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu, kalaulah dia tak busy, kalaulah ada handphone dan sebagainya, dia pasti akan jawab. Lebih-lebih lagi kalau bos dia call kan. Dia tengok pula, bos call ni, mesti confirm dia call balik. Okey, jadi macam itulah keadaannya. Okey, jadi kita tukarkan. Macam-macam lah kita boleh adjust, daripada ketuk pintu tadi, tekan loceng, daripada tekan loceng, begitu juga dengan penggunaan telefon ataupun telefon dan sebagainya. Okey, baik. Kemudian yang seterusnya, wa iza tarakta salasa marrat mutaba'idah wa waqa'a fi nafsika annahu law kana ghayra mashghulan 'anka la kharaja ilayka fansarif faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sta'zana ahadukum salasan fala yu'zan lahu falyansarif. Maksudnya apa? Maksudnya, dan apabila engkau telah mengetuk pintu sebanyak 3 kali yang berjarak itu. Okey, kata musannif, kata pengarang kitab, iaitu kita ketuk pintu dengan sela masa seperti mana yang telah disebut di atas. Jadi kita bersangkalah di dalam hati kita, bersangka baiklah di dalam hati kita bahawa seandainya
tuan rumah itu tidak sibuk, seandainya tuan rumah dia tidak sibuk, nescaya dia akan keluar menemui kita. Okey, baik. Kemudian kata Nabi SAW, maka bila mana kita ketuk sebanyak 3 kali, okey, kita ketuk sebanyak 3 kali, bila mana dia tak datang dan dia tak buka pintu juga, maka apa adab yang terbaik kat situ? Maki orang ke? Bukan. Kata Nabi SAW, fansarif, maka beredarlah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, iza sta'zana ahadukum salasan falam yu'zan lahu falyansarif. Okey, maksudnya apabila salah seorang daripada kalian meminta izin sebanyak 3 kali tetapi tidak diizinkan baginya, maka hendaklah dia berpaling, yakni beredar daripada rumah tersebut. Okey, maksudnya apa? Maksudnya apabila kita dah ketuk sebanyak 3 kali tetapi tidak diizinkan baginya, maknanya tuan rumah tak datang untuk buka pintu. Okey, maka kat situ kita kena balik, kita kena beredar. Ataupun tinggalkanlah WhatsApp ke apa ke dan sebagainya, hari ni dah moden. Kemudian balik, bukan pergi maki dia tuan-tuan. Hari ni kita ni ketuk sampai nak sudah, lepas tu dia tak buka, kita pergi maki tuan rumah. Allah, apalah tuan rumah ni, saya datang daripada Beranang kot, Bandar Tasik Kusuma, tak buka pula pintu, dah lah mengumpul. Macam-macam dia sebut. Okey, tak boleh. Tak boleh kita macam tu. Maknanya kita husnuzon lah. Kalaulah dia ada di situ, sudah pasti dia akan buka pintu. Dan kita husnuzon lagi, mungkin kita boleh pergi, contoh kita boleh pergi Kuala Selangor ke, kita boleh pergi kata apa, shopping ke apa, tengok pemandangan dan sebagainya. Kat situ kita kena berhusnuzon, okey, bersangka baik. Itu berkenaan ataupun dari sudut tempoh ketukan tadi. Maknanya 3 kali tadi, 3 kali. Kalau tak habis ataupun kalau dia tak buka, maka kita kena beredar. Okey, baik. Tuan-tuan tengok pula berkenaan dengan adab posisi kita bila mana kita ketuk pintu ataupun kita tekan loceng lah hari ni. Ambillah dua-dua tu. Sebab hari ni ada orang kata saya ada loceng, saya rumah jauh dan sebagainya. Okey, baik. Adab posisi kita bila mana kita nak ketuk pintu ataupun kita nak tekan loceng, tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu. Okey, sebahagian daripada kita sekarang ni lah, kalau kita ketuk pintu ataupun kalau kita tekan loceng, kat mana posisi kita pada hari ini? Pada hari ini ada yang ketuk pintu, tuan-tuan, puan-puan, dia ketuk pintu, dia berada di tengah, dia berada di tengah pintu. Ketuk kan? Ketuk-ketuk dia kat tengah. Ni pintu, contoh ni pintu, dia berada kat tengah. Okey, dalam Islam ataupun dalam syariat kita, dalam adab kita, sebagaimana yang dikatakan oleh musannif, wala takif inda istizanika amama fathatil bab. Jangan kita berdiri berbetulan di muka pintu, hadapan pintu, ketika mana kita menunggu keizinan untuk masuk ke dalam rumah tersebut, dalam rumah seseorang. Maknanya jangan kita duduk kat tengah-tengah, tak boleh. Sebab apa? Sebabnya bila mana kita berada di tengah, kita berada di tengah pintu, katakanlah tuan rumah pergi buka pintu. Buka pintu, apa yang akan kita nampak? Macam-macam kita akan nampak. Kadang-kadang kita akan nampak sesuatu yang tidak sepatutnya kita lihat, iaitu mungkin aurat isteri dia, aurat anak-anak dia, ataupun mungkin keadaan rumah yang tidak kemas dan sebagainya. Jadi akan menimbulkan banyak prasangka, akan menimbulkan banyak fitnah selepas itu. Katakanlah tuan-tuan, kita ketuk pintu rumah ustaz contohlah, ataupun rumah imam, ketuk-ketuk rumah imam, imam buka, kita kat tengah ni, imam buka pintu tu, tengok pula, kita pula tengok, kita ni pantang pula orang Melayu kita, ataupun segelintir orang Melayu kita ni lah, bila dapat peluang, kita ni kepala zirafah, kan, bila buka pintu ni kita akan jadi kepala zirafah. Ada segelintir daripada kita tengok macam ni, tengok, ustaz rumah, ada jam, kayu jati dan sebagainya, kan. Segelintir daripada kita memang macam tu. Itu memang fitrah lah. Okay, sebab itulah Islam ajar fitrah tu untuk berada di kanan ataupun kiri. Nanti kita sembang. Okay, baik. Jadi bila mana kita jadi macam tu,
ustaz buka ataupun imam tu buka pintu, kita nampak sesuatu yang tidak sepatutnya kita lihat, apa akan jadi? Kita akan bercerita pula kepada orang lain. Kita akan cerita pada ni, nak tahu tak, aku semalam pergi rumah imam, tengok Allahu Akbar, macam ni. Kan banyak benda yang negatif daripada positifnya daripada kunjungan tersebut. Tiba-tiba dah jadi jatuh fitnah pula pada imam tersebut ataupun ustaz tersebut, benda-benda yang tak baik. Jadi perkara itulah yang kita nak halang, perkara itulah yang Islam nak halang, perkara Islam itu nak tegah dan sebagainya. Okey, baik. Jadi sebab itu bila mana kita nak ketuk pintu, maka Islam sebut apa? Walakin khuz yamnatan aw yasratan. Okey, jadi bila mana kita nak ketuk pintu, jangan kita duduk kat tengah. Kita duduklah sama ada di kanan ataupun di kiri. Nampak? Di kanan ataupun di kiri. Ketuklah pintu, tapi duduklah tepi. Ataupun kita ketuk tengah, ketuk, kemudian kita beredar kat tepi. Sebab ada pula nanti orang kata, Ustaz, macam mana nak ketuk macam ni? Dia duduk pintu kat tengah ni kan? Pintu kat tengah, dia kat sini. Takkan nak macam ni Ustaz? Takkan kan? Jadi mana yang mudah tuan-tuan? Maknanya tuan-tuan ketuk kat tengah, ketuk, kemudian beredar di belah kanan ataupun belah kiri. Jangan sekali-kali duduk, bila ketuk pintu tu duduk terus kat tengah, jangan. Okey, baik. Sebab apa? Sebab kata Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, kata Nabi, iza ata bab qaumin lam yastakbilhu min tilqa'i wajhi walakin min ruknihi al-ayman aw al-aysar, rawahu Abu Daud. Maksudnya apa? Maksudnya kerana sesungguhnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila baginda sallallahu alaihi wasallam mendatangi pintu sesuatu kaum, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak menghadap pintu itu, akan tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam berdiri di sudut pintu sebelah kanan ataupun di sebelah kiri. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Hadis riwayat Abu Daud. Okey, baik. Jadi kesimpulannya pada bab yang ke-5 ini ada beberapa perkara lah. Perkara yang pertama tadi, maknanya kesimpulan yang boleh kita ambil, jangan kita ketuk pintu sampai pecah pintu rumah orang. Kemudian yang kedua, bagaimana kita nak ketuk pintu? Kita ketuklah pintu kalaulah kita yakin tuan rumah berada di dekat dengan pintu utama, maka ketuklah menggunakan kuku kita, ujung kuku. Ataupun kalau dia berada di dapur, kita yakin berada di dapur, kita ketuk kuat sikit tetapi tidak kasar. Bagaimana itu terpulang kepada bagaimana kita nak interpretasi masing-masing lah. Mungkin ada yang kata macam ni, itu tak kasar Ustaz, itu lembut je. Mungkin ada yang kata macam ni, kasar tu Ustaz. Jadi terpulang pada masing-masing. Sebab saya tak boleh kata macam ni kasar, tuan-tuan mungkin kata lembut Ustaz tu. Okey, jadi terpulang pada masing-masing. Okey, kemudian yang seterusnya, tempoh ketukan itu, maknanya selang satu ketukan, 3 ketukan sahaja yang diberikan, yang dibenarkan. Dalam tempoh 1, 2, 3 tu dia ada tempoh. Tempohnya kita ambillah kadar yang paling panjang ataupun yang paling lama, iaitu kadar solat 4 rakaat. Kadar solat 4 rakaat dalam 5 hingga 6 minit lah. Okey, ambil kadar itu. Maknanya ketukan pertama tunggu 6 minit. Kemudian ketukan kedua tunggu lagi, ketukan ketiga 6 minit. Tuan rumah tak keluar, maka kita balik. Kita balik ataupun kita tinggalkan pesanan bahawa kita dah sampai tapi tuan rumah tak buka, kita balik. Bersangka baik. Okey. Kemudian yang terakhir, iaitu adab posisi kita. Bila mana kita berada nak ketuk pintu, maka jangan duduk di tengah tetapi duduklah di belah kanan ataupun kiri pintu. Okey, wallahu a'lam untuk bab yang ke-5. Okey, baik. Untuk bab yang ke-6 kita sambung. Okey.
berkenaan dengan sunniyatul i'lami tariq bi nafsihi bi zikri ismihi liman yatruku alaihim, sunat untuk kita memperkenalkan diri dengan menyebut nama kita kepada orang yang diketuk pintu rumahnya, yakni tuan rumah. Maknanya sunat untuk kita memperkenalkan diri bila mana kita ketuk pintu tuan rumah. Okey, maknanya selain daripada kita memberi salam, itu sudah pasti, selain daripada kita memberi salam, selain daripada kita menjaga adab ketuk pintu, kita juga disunatkan untuk kita memperkenalkan diri kepada tuan rumah dengan menyebut nama kita, bukan pergi sebut nama tuan rumah. Sebutlah nama kita. Assalamualaikum, saya ni Wan Syarizan. Macam tu. Okey, sampai-sampai kita ketuk pintu. Okey, kepada orang yang diketuk pintu. Baik, tengok apa kata musannif. Iza tarakta bab ahadin min ikhwani faqila lak man hadha faqul fulanun bi ismika as-sarih allazi tu'rafu bihi wa la taqul wahid aw ana aw shakhsun fa inna hadhihi alfaz la tufidu sa'il min khalfil bab ma'rifatan bi syakhs at-tariq. Baik, dengar kata musannif, apabila kita mengetuk akan pintu seseorang daripada saudara kita ataupun rakan kita ataupun sesiapa sahaja, lalu dia bertanya kepada kita siapa yang ketuk pintu itu, okey, maka hendaklah kita menjawab dengan perkataan si fulan. Ini maksud dia, jangan pula kita jawab si fulan, dia punya tamsilan ataupun dia maksud, maknanya kita kena jawab dengan nama kita lah. Kalau kita Wan Syarizan, sebutlah ni saya Wan Syarizan. Okey, dengan jelas yang nama kita tu dikenali oleh tuan rumah. Dan jangan kita berkata kepada tuan rumah, bila mana tuan rumah kata siapa yang ketuk tu, kita jawablah seseorang. Rahsia. Okey, jangan. Ataupun aku ni, saya ni takkan tak kenal kot, yang duduk KL tu. Jangan. Okey, jangan jawab macam tu. Okey, baik. Tetapi jawablah dengan nama kita. Sebab apa? Sebab lafaz-lafaz tadi, lafaz engkau, seseorang ataupun rahsia dan sebagainya adalah sesuatu yang tidak memberi faedah ataupun gambaran kepada orang yang bertanya yang berada di sebalik pintu akan pengenalan diri seseorang yang mengetuk pintu. Okey? Baik. Jadi sebab itulah tuan-tuan, bila mana tuan rumah tanya siapa kat luar, maka kita jawablah nama kita. Kita jawablah nama kita. Janganlah jawab macam tadi, kenal kot, kata apa, saya lah yang jual kuih kat tepi tu. Siapa? Kan? Sebut je lah nama terus. Okey? Cuma bila jawab tu, jawab nama je lah. Janganlah bentang profil pula. Kan? Dibentang pula resume dia kat situ. Saya ni alamat kat sini habis semua dia cerita. 24 tahun dah apalah kan. Tak payah cerita je. Dia tanya siapa nama, cerita nama je lah. Okey? Baik. Kemudian apa lagi dikatakan? Mana tadi la tufidu sa'il min khalfi. Okey, wala yasihu lak an ta'tamidu ala anna sautak ma'ruf inda man tatruku alaihi. Okey, baik, dengar. Dan tidak boleh bagi kita yang sedang mengetuk pintu bahawa kita berpegang ataupun kita bergantung kepada suara kita yang dikenali oleh orang yang engkau ketuk pintu rumahnya, tuan rumah. Kerana sesungguhnya suara-suara itu boleh mengelirukan dan menyerupai. Dan sesungguhnya nada suara ataupun intonasi suara itu kadang-kala menyerupai intonasi suara orang lain. Dan bukanlah setiap penghuni dalam rumah yang engkau ketuk pintu rumahnya mengenali akan suaramu dan dapat membezakannya. Okey, maksudnya apa dalam ayat ini ataupun dalam perenggan ini? Nak cerita pada kita, bila mana kita ketuk pintu, tuan rumah tanya siapa tu? Jadi kita tak boleh yakin ataupun kita tak boleh beranggapan bahawa tuan rumah kenal suara kita ni. Kan? Kenal ni, mesti kenal ni. Jadi tak boleh kita beranggapan macam tu. Jawab je lah, siapa tu? Wan Muhammad Syarizan. Okey, tak payahlah kita kata alah takkan tak kenal kot. Suara biasa macam Siti Nurhaliza, kan? Takkan tak kenal. Tak payah macam tu. Sebab apa? Sebab hari ni teknologi pun dah makin canggih. AI pun dah makin canggih kan. Jadi kadang-kadang suara kita ni sama
sama dengan perompak mungkin, sama dengan benda-benda yang kata apa, orang nak buat jahat pada kita mungkin dan sebagainya. Okey, jadi sebab itu tak boleh, maknanya kita sebut terus nama kita, okey, ataupun pengenalan diri kita. Okey, baik. Sebab tu musannif pun menyebut, dan kadang-kala pendengaran itu di dalam membezakan suara-suara dan kadang-kala pendengaran itu di dalam membezakan suara-suara boleh jadi salah dan boleh jadi betul. Nampak? Kena pula teknologi pada hari ni, macam saya sebut tadi, AI kan, macam-macam boleh berlaku, boleh tiru suara, suara macam Jamal Abdillah sebagai contoh, suara macam penyanyi sebagainya dan sebagainya. Tengok tak, bila mana jumpa betul macam tak pula macam Jamal Abdillah, kan. Okey, jadi macam tu. Baik. Kemudian waqad karihan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaul at-tariq ana li'annaha la tufidu syai'an. Rawahu al-Bukhari wa Muslim an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadaqaqtul bab faqala man hadha faqultu ana faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ana ka'annahu karihaha. Okey, baik. Perkara ini tuan-tuan, dia bersabit dengan apa yang dibawa oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menunjukkan ketidaksukaan ataupun kebencian baginda sallallahu alaihi wasallam pada perkataan pengetuk pintu yang memperkenalkan dirinya dengan mengatakan aku, ataupun dengan mengatakan ana, ataupun dia tak menjawab lah. Maknanya kalau tuan rumah tanya siapa, dia jawab saya, aku, itu, ini dan sebagainya, tapi dia tak menjawab saya buat Masya Rizal. Okey, jadi perkara itu sebab apa? Sebab Nabi kata kerana ianya tidak memberikan suatu faedah pun pada pengenalan diri. Okey, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim telah meriwayatkan daripada Sayyidina Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau telah berkata, aku pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku telah mengetuk pintu rumah Nabi. Aku ketuk pintu rumah Nabi, maka baginda sallallahu alaihi wasallam telah bertanya, siapa orang yang ketuk pintu tu? Siapakah orang yang sedang ketuk pintu tu? Maka aku menjawab saya. Nabi, sahabat jawab ana. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata ana siapa? Saya siapa tu, siapa? Okey, seolah-olah seakan-akan Nabi tak menyukainya lah. Jadi sebab itu bila mana ketuk pintu, tuan rumah tanya siapa, maka kita terus jawab Wan Syarizan. Jelas, habis, selesai kat situ. Okey, baik. Jadi ada satu kisah, kisah saya lagi. Okey, ada satu kisah daripada Tarif Al-Waqa'iq, seperti yang diriwayatkan di dalam kitab Tahzib Al-Kamal oleh Al-Mizzi rahimahullah, dan Syi'ar Alam An-Nubala oleh Az-Zahabi rahimahullah, dalam tarjamah biografi Al-Imam Al-Muhaddis Abu Nu'aim Al-Fadli Ibnu Dukin Al-Kufi rahimahullah, yang lahir pada tahun 130 Hijrah dan meninggal dunia pada tahun 219 Hijrah. Abu Nu'aim ni tuan-tuan, kata apa, Abu Nu'aim ni adalah seorang sahabat, seorang tabi'in yang kelakar dan suka bergurau. Okey, kemudian dia juga pakar hadis. Okey, pakar hadis. Ada orang yang nak uji Abu Nu'aim ni, dia kata nak kata Pak Abu Nu'aim ni pakar hadis. Ada orang nak uji Abu Nu'aim ni, dia datangkan, dia cerita dia nak berdebat lah dengan Abu Nu'aim ni. Datang, dia cerita hadis. Okey, dia baca hadis. Contoh kata apa, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Kemudian cerita pula la yu'minu ahadukum hatta yu'minu, kemudian masalimal muslimun. Kemudian dia masukkan pula dalam banyak-banyak hadis tu, dia bawa hadis maudhu'. Pandai-pandai dia reka lah, sebab dia nak uji Abu Nu'aim ni. Orang kata dia ni pakar hadis. Okey, ada sebanyak dikatakan 20 hadis yang tak betul dia bawa masuk sekali. Kemudian dia minta Abu Nu'aim cerita sahih,
hadis ni macam mana, cerita. Bila sampai ke hadis ni dia kata hadis ni tak betul, hadis ni direka, cerita ni hadis ni direka. Bila last kali kata betul apa yang kamu sebut tadi, memang hadis yang sebanyak 20 hadis yang aku bagi tadi tu adalah hadis yang memang aku reka. Masya Allah tuan-tuan, Abu Nu'aim, okey, seorang ulama hadis yang pakar. Okey, baik. Katanya apa? Katanya, aku telah mendengar Al-Husain Ibnu Amru Al-Anqazi rahimahullah berkata, seorang lelaki telah mengetuk pintu rumah Abu Nu'aim. Seorang lelaki telah mengetuk pintu rumah Abu Nu'aim. Ada satu sikit ni, tak apa, saya habiskan ni lah. Lalu beliau bertanya, siapa yang mengetuk pintu itu? Maka lelaki itu berkata, saya. Okey, jawab saya. Dia tak jawab nama, tetapi dia jawab ana. Maka Abu Nu'aim kata apa? Lelaki daripada anak cucu Adam. Dia jawab pula, lelaki saya. Dia nak bergurau dengan Abu Nu'aim ni, saya. Kemudian dia cakap lelaki daripada anak cucu Adam. Abu Nu'aim dengar tuan-tuan. Lalu Abu Nu'aim telah keluar kepada lelaki itu dan mencium lelaki tersebut. Sebab apa? Sebab beliau berkata, Masya Allah, dia kata, selamat datang. Aku tidak pernah menyangka bahawa masih lagi ada manusia daripada anak Adam. Okey, macam tu sekali. Maknanya kata gembiranya Abu Nu'aim tu dengan orang tadi mengaku cucu terakhir daripada anak Adam. Okey, jadi maknanya Abu Nu'aim tak sukalah dengan perkataan tersebut. Okey, menyindirlah, maknanya dia menyindir. Rupanya kau masih hidup lagi, punya masih lagi ada lagi cucu anak Adam. Macam kita lah kan. Kita dah lama tak jumpa kawan kan, apa kita buat? Hidup lagi punya kan. Macam tu lah, lebih kurang macam tu lah Abu Nu'aim dengan pemuda tadi. Okey, baik. Jadi sebab itu bila mana tuan rumah tanya siapa tu, maka kita jawab sahaja terus dengan nama kita. Okey, baik. Last kali, walihaza kana sahabah radhiyallahu anhum yusammuna anfusahum idza qila lahum man hadha. Rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala kharajtu laylatan min al-layali fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi wahdahu faj'altu amshi fi zil qamar faltafata fara'ani faqala man hadha faqultu Abu Dzar. Rawahu Bukhari wa Muslim aidan an Ummi Hani radhiyallahu anha ukhti Sayyidina Ali wa ibnati ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat ataitu an-nabiyya wa huwa yaghtasil wa Fatimah radhiyallahu anha tasdaru faqala man hadha faqultu anna Ummu Hani. Okey, baik. Dan sebab kerana apa yang disebut tadi, Nabi tak suka, kan? Nabi tak suka dengan keadaan bila mana dia tak menyatakan diri dia, maka para sahabat radhiyallahu anhum menjelaskan bahawa bila mana nama mereka, apabila ditanyakan kepada mereka siapakah ini, maka para sahabat akan menjawab dengan panggilan nama dia lah. Sebagaimana yang Abu Dzar sebut, telah meriwayatkan daripada Zaidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, aku telah keluar satu malam, berjalan-jalan pada satu malam, tiba-tiba aku dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan seorang diri. Maka lantas aku berjalan di bawah bayangan bulan mengikuti baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam telah menoleh ke belakang, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam melihat ke arah aku, lalu bertanya, siapa orang yang berada di bawah tadi? Maka aku menjawab terus dengan nama aku, dengan panggilan Abu Dzar. Okey, maknanya satu hari Abu Dzar dia berjalan, dia kata di bawah bayangan bulan tu, maknanya dalam keadaan gelap lah. Dalam keadaan gelap, tak nampak, kita tak perasan. Kalau bulan mengambang, kita nampak orang kan. Tapi kalau bulan gelap, selain daripada bulan terang, maknanya memang tak nampak kalau kita jalan. Okey, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedar ada orang kat belakang. Okey, jadi sebab tak nampak siapa, maka Rasulullah tanya, siapa tu? Maka bila mana Abu Dzar dengar apa yang Nabi sebut tu, Abu Dzar jawab terus, saya ni ya Rasulullah, Abu Dzar. Senang. Maknanya tak ada dia sebut saya,
aku dan sebagainya, melihatkan kepada ketidaksukaan baginda sallallahu alaihi wasallam kepada jawapan saya, aku dan sebagainya. Okey, baik. Jadi itu sahaja perkongsian kita pada malam ini. Dua tajuk selesai, dua tajuk. Jadi sebagai kesimpulan pada tajuk yang ke-6 ini, maknanya bila mana kita ketuk pintu tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu, kalaulah tuan rumah tanya siapa itu, maka jawablah terus kita dengan panggilan nama kita, Wan Syarizan ataupun sebagainya. Jangan kita sebut ana, antum, anti, antum, antuna, semua tak payahlah sebut. Okey, baik, sebut terus nama. Sebab apa? Sebab berdasarkan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat dan juga para tabi'in, menunjukkan bahawa perkara tersebut adalah tidak molek, tidak cantik dari sudut adabnya. Okey, jadi wallahu alam, moga-moga ada manfaat yang boleh kita ambil daripada pertemuan ataupun perkongsian ilmu kita pada hari ini. Moga-moga ada kebaikannya insya-Allah. Siru ala barakatillah wa maghfiratillah. Yang baik itu datangnya daripada Allah, segala kelemahan itu datangnya daripada diri saya minta maaf. Moga-moga dan mudah-mudahan tuan-tuan dapat memaafkannya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat tahun baru. Saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat tahun baru. Kullu amin wa antum bi khairin insya-Allah. Siru ala barakatillah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah surat wal asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innallazina amanu wa amilus salihati wa sallamu. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.